Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Hari ini negara memulakan fasa peralihan ke endemik selepas lebih 2 tahun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 yang menyaksikan pelbagai kawalan dan juga kekangan dilaksanakan. Ini termasuk penutupan sempadan negara yang membataskan pergerakan keluar dan masuk ke negara Malaysia. Hari ini selepas 2 tahun kita menutup pintu sempadan akhirnya. Ia dibuka untuk menyambut ketibaan pengembara dan untuk rakyat Malaysia kembali terbang ke luar negara. Dan sudah pasti malam tadi pintu sempadan kedua terpenting kita iaitu di sempadan Johor dan Singapura dibuka, dan untuk kita melihat situasinya pada waktu ini dan pagi ini kita bersama dengan Wakil Ekstra Awani Johor Siti Nur Akilah Omar yang bersedia pada ketika ini. Akilah, bagaimanakah setakat jam 9 pagi ini di pintu sempadan antara Johor dan Singapura pergerakannya? Ya Najib, saya berada di sini sejak pukul 6 pagi tadi dan seperti yang Najib boleh lihat sendiri, serta penonton Ekstra Awani boleh melihat sendiri di belakang saya ini, situasi trafiknya berjalan lancar, tiada kesesakan lalu lintas pada ketika ini dan pagi tadi. Hanya beberapa kenderaan keluar masuk di antara dua laluan dan lebih ramai sebenarnya kalau saya boleh kongsikan pejalan kaki daripada pejalan kaki atau pengembara daripada Singapura menuju masuk ke pintu negara kita di Johor, Najib. Okey. Dan sudah pasti Akilah juga sempat menemu bual, saya kira ada beberapa orang yang sempat masuki pintu sempadan negara di Johor. Ya betul Najib, ketika saya berada di sini, saya juga sempat menemu bual beberapa pengembara menceritakan bagaimana pengalaman mereka dan bagaimanakah mereka merentasi sempadan, perasaan mereka. Tentunya kegembiraan menyerbu mereka, malah ada di antara mereka dan saya percaya kebanyakan mereka ini tidak boleh tidur sejak malam tadi kerana rasa terlalu teruja untuk bertemu dengan keluarga, pulang ke tanah air sendiri. Biarpun Najib jaraknya dekat, tetapi disebabkan oleh kekangan dan penutupan sempadan ini, mereka tidak boleh pulang kerana mengikut SOP dan kedua-dua belah negara. Dan kalau saya boleh kongsikan, ini antara luahan dan cerita mereka, pengembara ini yang berjalan kaki dan menaiki bas untuk ke tanah air sendiri, Najib. Kita dengarkan. Saya macam teruja lah nak balik sebab border dah buka kan, dah buka. Saya macam teringatkan anak saya kan. Tapi terpaksa kena kerja. Jadi saya lah. So saya dengar border buka semalam, saya hia nak balik dengan motor, tapi motor saya ada masalah. Otopang masalah. Jadi saya terpaksa, saya nak tengok keluarga saya juga kan. Jadi saya terpaksa balik jalan kaki. Saya tak nak tunggu lama sangat, saya sanggup jalan kaki. Daripada Woodland sampai ke sini, Woodland, lepas sini jalan kaki. Saya turun tadi pukul 5.30. 5.30 sampai sekarang saya jalan kaki. Penat tak apa saya kak. Jadi saya boleh jumpa anak-anak saya. Tu. Cara pertama yang abang nak buat bila jumpa keluarga? Saya dah nak nyambut puasa. Malam ni saya nak celebrate anak-anak saya. Sebab saya dah lama tak jumpa anak-anak saya. Tak makan dengan anak-anak saya. Kerinduan tu boleh abang gambarkan tak macam mana? Saya hari-hari saya WC. Hari-hari tak ambil satu hari dalam 10 kali. Itu. Terlalu hari? Saya nak tengok anak saya besar tak apa, yang kecil. Sebab yang kecil tak, bapak dia tak kenal bapak, cuma tengok dalam WC aja. Hari ni saya nak jumpa anak saya sepatutnya saya boleh naik teksi. Grab pun boleh, tapi saya tak nak, saya nak rumah saya ambil saya. Memang sedih bila kita dah, first time mereka kata 2 minggu je kan. Lepas tu dah jadi 2 tahun. So bila dengar cerita-cerita orang tu semua memang sedih lah kan. Sampai ada orang yang meninggal tak boleh masuk. Lepas tu ada yang sakit ke, memang tak ada freedom nak masuk kan. Sekarang bila semalam dah buka memang gembira sangat lah. Kita punya rental belum habis lagi. Kita kena tinggal sana lah. Kita sekarang weekly boleh balik. Tengok rumah, warm up kereta semua. Ya. Jadi sini memang tak ada siapa-siapa lah, semua abang sudah bawa di sana. Ya. Anak Lepas rental tu kita pulang balik lah. Pulang macam biasa. Ya, tanah. Okey Kak. Oh sakit lah. Sakit. Kalau even ingat sampai sekarang pun sebab lagi lah. Sebab tinggal dia 2 bulan lebih masa tu. Sedih lah. Macam mana akan harungi kehidupan kat sana? Terpaksa kuat lah. Husband hari-hari dia
motivate kan. Sabar. Ni orang cakap apa, berkat sabar. Ingat sampai sekarang memang sedih kan. Sangat-sangat sedih. Tapi syukur Alhamdulillah lah. Okey. Harapan akak untuk kali ni, harapannya supaya bodoh tak terlaju tu sanggup berulang ke? Memang sanggup berulang lah. Memang itu yang kita semua nak. Sebab walaupun hadap jam yang berjam-jam kan, bangun tidur awal, tak cukup tidur, still sanggup. Sebab dah rezeki dekat sana kan. Kita orang sendiri yang pilih untuk bekerja dekat sana, cari rezeki dekat negara orang. So kita kena terima lah. Asalkan tidak PKP tak terus pada kan? Ya. Harap border terus buka dan tak tutup lagi. Okey, Kila, itu antara apa yang kita dengarkan, keterujaan ceritanya yang penuh juga menyentuh hati saya kira ya. Satu pengalaman yang kalau kita di Malaysia kita mungkin tidak merasai dan juga lalui. Kita rasa terkurung di rumah pun sudah cukup sengsara buat kita, apatah lagi untuk mereka yang terpaksa berada di sana untuk tempoh yang lama. Mungkin apa lagi yang boleh kita perhatikan untuk pergerakan sepanjang hari ini dan juga apa fokus untuk Kila sepanjang melihat pergerakan pengembara pada hari ini di sepadan negara? Najib, itu antara keluahan atau cerita mereka yang menjadi pengembara selama 2 tahun tidak pulang untuk menjenguk keluarga, dan ini adalah peluang mereka, Najib, sempena pembukaan sepadan pada hari ini. Baik, terima kasih Kila atas laporan tersebut. Kila akan terus mematikan di masa ke masa di sempadan Johor, Singapura, dan juga itu antara sedikit yang kami bawakan cerita dan juga luahan keterujaan rakyat Malaysia yang dapat akhirnya pulang ke Malaysia dan harapan mereka supaya tidak lagi ditutup sempadan, supaya mereka boleh juga berulang alik secara harian, rapat dengan keluarga, dan juga inilah fasa kita beralih ke endemik selepas ini. Terima kasih Akila. Baik, seterusnya, pintu masuk utama negara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dibuka kepada pengembara kali pertama sejak 2 tahun, dan ini sebagai jambatan perpindahan kepada endemik negara sekaligus dijangka memberikan sinar buat pelbagai sektor khususnya pelancongan. Dan kita terus saja bersama dengan rakan setugas Hafizi Azaman dan Hafizi Rosli yang berada di KLIA. Hafizi dan juga Hafizi, bagaimana perkembangannya dan juga apa fokus kita? Baik, terima kasih Najib. Di studio ketika ini, saya dan juga Hafiz Rosli sedang berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk melihat sendiri bagaimana 1 April ini sempadan negara telah pun mula dibuka dan dijangkakan banyak penerbangan dari luar negara akan tiba di sini dan sekaligus akan melonjakkan industri pelancongan negara, disajikan juga limpahan ekonomi daripada sudut tersebut. Yang mana kita akan lihat bagaimana penerbangan dan juga aspek-aspek keselamatan perlu dipatuhi oleh pengembara yang datang tiba daripada negara luar. Kemudian apa yang penting Hafizi adalah berkaitan dengan aplikasi MySejahtera yang mana mereka perlu muat naik ke telefon pintar mereka. Dalam masa yang sama mereka perlu mengisi dan membuat ujian PCR sebelum 2 hari ketibaan di Malaysia. Tapi apa yang perlu kita bincangkan adalah berkaitan dengan krisis pelancongan dalam negara setelah 2 tahun penutupan. Kalau kita lihat pada tahun 2019, sebanyak 86.14 bilion ringgit dijana oleh industri pelancongan. Tetapi apabila tahun 2020, angka pelancongan dalam negara jatuh dengan begitu teruk dan sekaligus menyebabkan ramai industri penggiat-penggiat industri pelancongan ini terpaksa melepaskan pekerja mereka, ada yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Jadi impak kepada pembukaan semula sempadan negara ini amat-amat penting. Dan disebabkan kalau kita lihat sektor pelancongan ini antara sektor yang paling terkesan, iaitu dahulu paling awal terkesan dan juga paling lambat untuk pulih. Itu menurut kepada penganalisis dan juga pakar. Dan kalau kita lihat juga pada tahun 2020, pada ketika itu kita ada Tahun Malaysia. Satu kempen yang begitu besar, kita menyasarkan ketibaan pelancong seramai 30 juta orang pelancong untuk datang negara kita. Dan kita juga target ataupun sasaran kita untuk jana pendapatan 100 bilion ringgit. Namun, usaha itu, kempen itu tergendala disebabkan kita melaksanakan PKP pada 18 Mac 2020
seterusnya penutupan pintu sepadan negara kita. 2 tahun penggiat industri tunggu dengan lamanya, iaitu dalam masa 2 tahun itu boleh dikatakan sektor ini sangat boleh dikatakan merudum dari segi pendapatan dan sebagainya, dan pastinya kita nak lihat bagaimana setelah pembukaan pintu sepadan ini aspek-aspek apa yang perlu ditekankan oleh pemain-pemain industri, dan juga kita nak tahu juga apakah sasaran-sasaran penggiat pelancongan dan juga segmen-segmen pelancongan manakah yang akan menjadi tarikan. Ini semua kita akan bincangkan nanti. Ya, dan dalam masa yang sama Hafizi, 2 hari lepas Menteri Pelancongan Datuk Seri Nancy Shukri ada melancarkan Pelan Strategik dan Pemasaran 2022-2026 Tourism Malaysia. Ada 6 teras kesemuanya. 6 teras ini adalah untuk galakkan pelancongan domestik, jalinkan perkongsian pintar, tingkatkan promosi pelancongan dalam dan juga luar talian. Dalam masa yang sama, optimalkan komunikasi strategik, babitkan media, laksana gelembung perjalanan dan juga transformasi strategik. Dan pelan-pelan inilah dirangka untuk pastikan bahawa pemulihan industri pelancongan ini berjalan seiring dengan pembukaan semula 1 April ini sempadan negara. Jadi ini adalah satu perkara yang cukup bersejarah buat dalam negara, cukup signifikan kepada industri pelancongan, penggiat industri pelancongan yang sememangnya terkesan teruk akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kita juga mungkin akan melihat lebih banyak SOP dilonggarkan tak lama lagi. Itu yang kita harapkan sempena dengan pembukaan semula sempadan negara, dan negara akan beralih ke fasa peralihan endemik. Betul. Dengan kelonggaran-kelonggaran SOP yang telah pun kita perjelaskan, iaitu bagi mereka yang telah pun lengkap vaksin, mereka tidak lagi perlu dikuarantin. Saya kira itu salah satu mungkin faktor penyumbang kepada pelancong-pelancong di luar untuk datang negara kita, kerana tidak perlu lagi di kuarantin. Kurang kos. Ya, kurang kos satu, dan juga mereka hanya perlu membuat ujian saringan RT-PCR 2 hari sebelum pelepasan, dan juga setelah ketibaan dalam masa 24 jam perlu membuat saringan RTK antigen secara profesional. Dan ini merupakan, saya kira sekali lagi, salah satu faktor mengapa ataupun dijangka ia menjadi faktor kepada pelancong-pelancong luar untuk masuk dalam negara kita, sambil menikmati keindahan alam semua jadi kita, dan sekaligus boleh meningkat, boleh menonjakkan kembali industri pelancongan domestik dalam negara kita, Fizi. Ya, dan itu saja dapat kami bawakan langsung daripada lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pada awal pagi ini. Saya Hafizal Zaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi, dan juga kita akan terus bersama dengan Najib di studio. Silakan Najib. Baik, terima kasih Hafiz Zaman dan juga Hafiz Rosli, dan Hafizi dan juga Hafizi akan terus membawakan perkembangan terkini langsung dari KLIA untuk jam 10 pagi nanti. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.